Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Memulakan tazkirah yang bertajuk Al-Aqsa dalam bahaya tanpa dipeduli oleh masyarakat di Malaysia. Jika kita lihat pertubuhan OIC itu ditubuhkan pada tahun 1969. Apabila salah seorang daripada warga Yahudi daripada Switzerland membakar Masjid Al-Aqsa. Namun, di manakah fungsi OIC yang sebenar? Pada tahun 2005, Palestin diserang secara bertubi-tubi oleh Yahudi Israel, di mana OIC sewaktu dipimpin oleh Kuala Lumpur, di mana OIC yang dulu melaungkan kata-kata untuk mengamankan Palestin. Di manakah rakyat Malaysia yang majoritinya beragama Islam? Di manakah pemimpin-pemimpin Islam zaman ini? Kemana hilangnya Islam yang sejati? Yahudi bijak merencana, mereka bijak menyusun agenda-agenda mereka. Menyusun agenda-agenda tersendiri untuk meruntuhkan Masjid Al-Aqsa yang ketiga tersuci selepas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Yang jika kita sembahyang di dalamnya 500 kali ganda pahala solat, yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Bumi itu adalah bumi kelahiran para anbiya sebelum Nabi Muhammad muncul. Tetapi di mana kita? Kita tidak menolong mereka. Kita malahan membeli produk-produk Yahudi. Kita malahan menolong, menyusun, menambah baik susunan strategi yang dipergunakan oleh mereka. Mereka bijak mengatakan bahawa Islam adalah satu agama. Agama yang mendidik umatnya untuk melakukan keganasan. Padahal mereka sendiri melakukan keganasan. Kita lihat mengapa Yahudi, mengapa Amerika inginkan tanah Palestin, tanah yang pernah menjadi bukti Nabi Muhammad di-Isra' Mi'rajkan. Yahudi menginginkan tanah suci ini kerana mereka menganggap bahawa di tanah Masjid Al-Aqsa itu satu hari dulu pernah dibina kuil hekal. Kuil untuk orang-orang Yahudi beribadat di dalamnya. Yang dikatakan oleh mereka dibina oleh Nabi Sulaiman. Namun mereka mempunyai fakta yang amat rapuh untuk membuktikannya. Mereka mengatakan bahawa Tuhan mereka telah menjanjikan bumi itu untuk mereka. Padahal janji-janji yang dilakukan mereka itu tidak mempunyai fakta yang kukuh. Jadi kita lihat pula mengapa Amerika ini yang rata-ratanya beragama Kristian ingin Yahudi bertapak di Palestin. Sanggup berbelanja berbilion-bilion dolar US dollar hanya untuk menambah baik susunan strategi Yahudi untuk menghancurkan umat Islam di Palestin. Kerana mereka ingin Palestin itu menjadi seperti keadaan asal. Keadaan di mana Yahudi ramai di dalamnya. Keadaan di mana mereka katakan ada kuil hekal di sana. Kerana mereka mendakwa bahawa dari tanah itulah Tuhan mereka, Jesus atau Nabi kita, Nabi Isa akan muncul. Namun syaratnya adalah tanah itu harus menjadi seperti keadaan asal. Maka mereka membantu Yahudi ini untuk meranapkan impian umat Islam. Maka di manakah kita, wahai rakyat Malaysia?
Di manakah pemimpin Malaysia yang sibuk melaungkan kata-kata satu Malaysia? Di mana pemimpin PAS kita yang sibuk dengan agenda-agenda untuk mendapatkan minyak di Kelantan itu? Mengapa mereka tidak mendoakan supaya Palestin diselamatkan di dalam setiap solat hajat? Malah mereka mendoakan pemimpin kita, pemimpin negara Malaysia, diranapkan masa hadapannya. Adakah Islam ini yang mahu kita tunjuk kepada kafir-kafir laknat itu? Adakah ini bukti Islam yang seharusnya saudara sesama saudaranya mencintai antara satu sama lain? Dan jika mereka tidak mencintai, tidak sempurna iman mereka. Di mana hilangnya kita, wahai rakyat Malaysia, sewaktu Al-Aqsa dibakar. Suatu ada seorang warga Yahudi melakukan tembakan rambang di sebuah masjid di Palestin. 60 jemaah terkorban, 300 orang cedera parah. Namun media Yahudi melaporkan hanya 49 jemaah yang terkorban dan mereka tidak mengatakan bahawa ada 300 orang yang cedera parah akibat tembakan rambang itu. Bijaknya mereka menyusun strategi. Lagi bijak kita menggunakan produk-produk Yahudi. Wahai orang Islam di Malaysia, demi nama sebuah keamanan, demi nama sebuah masjid ketiga tersuci bagi kita, demi nama sebuah masjid yang dahulunya pernah menjadi kiblat pertama sebelum Masjidil Haram menjadi kiblat sehingga hari ini. Aku seru kepada semua umat Islam untuk membantu umat-umat Palestin, untuk merencana sebuah agenda yang lebih penting daripada agenda mengutip royalti minyak di Kelantan, yang lebih penting daripada melaungkan kata-kata satu Malaysia, yang lebih penting daripada hanya berkata-kata di dalam Kongres Keamanan Sedunia. Kerana apa? Kerana selagi kita tidak mengamankan bumi Al-Aqsa, selagi kita tidak mengamankan bumi Palestin, ulama-ulama di Palestin telah memfatwakan bahawa kita ini haram untuk menjejakkan kaki di masjid yang ketiga tersuci itu. Kita ini haram untuk melawat sebuah masjid yang sepatutnya menjadi kebanggaan kita. Kita ini padahal adalah umat Islam. Umat Islam yang harus bersatu padu menentang jenayah, menentang musuh-musuh kita. Malahan kita malah bekerjasama dengan mereka. Kita malah membeli produk-produk mereka. Kita malah membaik pulih hubungan perdagangan kita dengan negara-negara mereka. Kerana apa? Kerana kita hidup sebagai seorang yang terlampau materialistik. Kita hidup bukan atas nama sebuah agama. Kita hidup hanya berpaksikan duit semata-mata. Maka kembalilah wahai umat Islam. Kembalilah ke jalan yang sebenar. Kembalilah untuk bersatu menentang jenayah. Jenayah peperangan. Jenayah yang telah bijak direncana oleh Yahudi dan Amerika untuk menghapuskan etnik Islam di Palestin. Jangan terkejut andai kita tidak bertindak pada waktu ini. Jangan terkejut andai cucu kita nanti tidak lagi mengenal bentuk sebenar Masjidil Aqsa. Jangan terkejut apabila satu hari nanti, apabila gemparan terbesar berlaku di bumi Palestin, Masjidil Aqsa akan runtuh. Kerana OIC pada hari ini tidak langsung berguna.
hanya mengeluarkan draft-draft, beratus-ratus draft dikeluarkan. Namun secara praktikalnya, tiada yang dilaksanakan. Sekian. Semoga umat Islam terus memandang ke hadapan. Semoga umat Islam di Malaysia semakin maju. Bukan saja dari segi materialistik, namun dari segi keagamaan. Bertindaklah atas nama sebuah masjid yang suci. Berjuanglah atas nama Allah yang agung. Bantulah saudara kita. Andai tidak mampu dengan harta, cukuplah sekadar doa dan tangisan dalam setiap solat kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.